السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan kita daripada Mukhtasar As-Saghir fi Siratil Bashirin Nadhir sallallahu alaihi wasallam, karangan Al-Imam Izzuddin Ibnu Jama'ah. Sambungan kita pada perbahasan yang pertama sebelum pada ni masih lagi pada faslul awal, iaitu at-ta'rif bin Nabi, pengenalan tentang diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita berhenti pada muka surat 19 selepas kita membahaskan nasab keturunan Nabi yang dimulai oleh penulis daripada muka surat 18 tu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala huwa Abul Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Yang tu kita dah sebut muka surat 18. Cuma ada kesilapan sikit pada perkongsian yang lepas, bila mana saya sebut Hashim itu namanya juga ialah Syaibah. Yang tepatnya ialah Abdul Muttalib, iaitu tok wan Nabi itu ialah Syaibah. Hashim itu Hashim, tapi dia punya nama itu kerana kerja dia Hasham al-Khubz, iaitu mencarikan roti lalu dimasak untuk disediakan kepada zuwar, pengunjung-pengunjung yang datang ke Makkah Al-Mukarramah untuk ziarah haji cara jahiliah lah. Yang nama Syaibah itu ialah tok wan Nabi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu nama lain dia ialah Syaibah dengan makna ubat. Malam ni kita sambung pada muka surat 19, bermula daripada wa wulida bi Makkah amal fil. Di situ wa wulida bi Makkah amal fil ala al mashhur yaum al itsnain. Baginda dilahirkan di Makkah pada tahun gajah dan masyhur pada hari Isnin. Maknanya dia nak sebut pada kita di sini tentang kelahiran Nabi. Nabi dilahirkan di Mekah pada tahun gajah. Memang masyhurnya Nabi dilahirkan pada tahun gajah. Sebab masyarakat Arab jahiliah, mereka tidak ada sistem bernombor untuk setiap tahun. Maknanya tahun ni tahun apa? Macam kita 2024, 1445 Hijrah, kita punya tahun Hijri dia, dan juga tahun Masihi. Untuk masyarakat Arab jahiliah belum ada sistem seperti itu. Yaumal Itsnain, Nabi lahir pada hari Isnin. Hari Isnin ni lah hari yang kedua lah dalam seminggu. Hari pertama ialah hari Ahad. Ahad, Isnin, mai pada perkataan Isnan yang bermaksud dua. Selasa, mai pada perkataan Salasun yang bermaksud tiga. Begitulah juga Al-Arbi'ah, Al-Khamis pun macam tu. Tapi hari Jumaat dia lain sikit.
Al-Jumu'ah dia tak mari daripada perkataan enam, tapi dia mari pada perkataan jama'ah yang bermaksud himpun. Tak ada hari Khamis dia akan jadi hari As-Sudasa ataupun hari As-Sudas, tak sebut. Sebab bahasa Arab enam tu ialah sittah ataupun As-Sadis, yang keenam. Kerana apa? Kerana hari Jumaat itu hari berhimpun padanya segala kebaikan. Sebab tu hari Jumaat dia bukan hari untuk buat kebaikan, tapi hari memperbanyakkan kebaikan. Hari-hari lain memang dituntut dah buat baik, tapi hari Jumaat kita lebihkan buat baik. Sebab tu hari Jumaat kita ada amalan-amalan yang disunnahkan oleh Nabi. Ada bacaan suratul Kahfi, walaupun padanya masih khilaf di kalangan para ulama. Ada sebahagian para ulama kata bacaan suratul Kahfi hari Jumaat itu malamnya ataupun siangnya tiada pengkhususan, maknanya boleh baca tiap-tiap hari. Tapi kita tahu itu hanyalah problem pada sanad saja. Dan di sana ada ibadah yang wajib, iaitu salatul Jumu'ah, iaitu salat pada hari Jumaat bagi orang lelaki, dan hakikatnya ia pun sunat bagi orang perempuan. Boleh hadir, cuma tengok pada kapasiti masjid. Kalau dia sediakan ruang, maka orang perempuan boleh hadir. Dan sebab tu kalau kita tengok, para sahabat memperbanyakkan kebaikan pada hari Jumaat. Berbeza dengan sebahagian orang, dia faham hari Jumaat tu ialah hari baru nak buat kebaikan. Sedangkan 5 hari sebelum tu tidak menampakkan diri dia orang yang nak buat kebaikan. Itu kefahaman yang silap. Tapi balik kepada perbahasan kita ni, Nabi lahir pada hari Isnin, Al-Ashir min Syahri Rabi'il Awal. Yang ni agak berbeza daripada kebiasaan yang kita maklum. Kata penulis, iaitu Izzuddin Ibn Jama'ah, Nabi lahir pada hari Isnin 10 Rabi'ul Awal. Pandangan dia 10 Rabi'ul Awal, masyhur 12 Rabi'ul Awal. Tapi dia kata Nabi lahir pada 10 Rabi'ul Awal. Memang di kalangan para ulama sirah, kelahiran Nabi ni bermula pada, sebahagian para ulama sebut 7 Rabi'ul Awal tu dah ada pandangan. 7, 9, 10, 11 dan 12. Maknanya ada 4 pandangan tentang tarikh kelahiran Nabi. 7, 9, 10, 11 dan juga 12. Sebahagian yang kata 11 tu tak ada, ada yang kata 12 saja. Cuma banyaklah, nak katanya pandangan itu bukan hanya satu. Kita maklum, dan yang dijadikan cuti umum ialah 12. Kalau dalam kitab apa nama ni, Rahiqul Makhtum oleh Al-Mubarakfuri, dia tarjih kata 9 hari bulan. 9 hari bulan Rabiul Awal. Maknanya ianya tidak berlaku ketetapan di kalangan para ulama tentang apakah tarikh sebenar kelahiran Nabi. Hari sepakat, hari ijma', sebab hadis berkenaan dengan hari kelahiran Nabi, Nabi sendiri yang sebut, iaitu fadilat puasa hari Isnin dan Khamis. Nabi kata kerana hari Isnin itu hari aku dilahirkan padanya. Hari tidak khilaf. Yang khilafnya ialah pada tarikhnya sahaja. Hina tala'al fajru, ketika mana terbit sahaja matahari, ala sahih, maknanya awal pagilah, makhtunan masrura, Nabi dilahirkan dalam keadaan sudah berkhatan dan juga terputus tali pusatnya. Ini pandangan daripada Imam Izzuddin Ibnu Jama'ah. Tapi dia pun sebut, dia kata waqila, dan dikatakan juga khatanahu jadduhu Abdul Muttalib yawma sabi'ihi. Nabi dikhitankan oleh tok wan dia Abdul Muttalib pada hari ke-7. Wa ja'ala lahu ma'dubatan wa sammahu Muhammadan. Lalu dibuat jamuan, ma'dubah tu maksudnya jamuan, kenduri untuk meraihkan kelahiran cucu dia ni, lalu dinamakan dengan nama Muhammad. Kenapa dia beri nama Muhammad? Kerana dia dapat maklumat daripada ahli kitab waktu dia musafir luar Mekah, musafir ke Syam. Pendeta Nasrani tersebut mengatakan akan lahir di tempat kamu ni seorang budak yang akan memberi rahmat, memberi kebaikan kepada dunia ni, dan namanya ialah Muhammad. Dia ada 3 orang kawan dia pada waktu itu, tok wan Nabi, dan ada 2 orang lagi lelaki daripada kalangan orang Arab. Jadi antara 3 orang ni yang paling awal dapat cucu ialah Abdul Muttalib.
Dan memang tiga-tiga orang ni pasang niat, kalau dapat anak ataupun cucu, dia akan beri nama Muhammad. Tapi yang paling awal dapat ialah Abdul Muttalib. Lalu diberi nama Muhammad, yang mana nama itu asing bagi masyarakat Arab pada waktu itu. Mai pada perkataan Hamida yang bermaksud pujian ataupun yang terpuji. Jadi penulis sendiri pun dia taklah setuju ataupun taklah kata isu Nabi lahir dalam keadaan berkhatan itu memang sudah sedia dikhatankan. Dia tak bawa pandangan lain. Waqila, kemudian dia kata lagi, khatanahu Jibrilu hina tahhara qalbahu. Sebahagian riwayat dia kata Nabi dikhitankan oleh Jibril alaihissalam ketika mana peristiwa pembelahan dada, ketika mana usia Nabi 7 ataupun 8 tahun, 6, 7 atau 8, macam itulah. Waktu Nabi masih lagi dalam susuan Thuwaibah ataupun ibu susuan yang lain ataupun Halimatus Sa'diyah, dia tengah main dengan budak-budak lalu diambil oleh malaikat. Maknanya khitan berlaku pada usia itu. Tapi yang pasti riwayat yang kata Nabi lahir dalam keadaan sudah berkhitan ataupun berkhatan, riwayat tu paling dhaif ataupun paling bermasalah. Nabi dilahirkan tidak berkhatan, itu yang paling ramai ulama tarjihkan. Nabi berkhatan dikhatankan oleh orang lain, bukan already sudah khatan, bukan. Maknanya Nabi mengalami proses berkhatan itu sendiri. Bahkan kalau kita tengok sebahagian para pengkaji, dia menyebutkan antara satu keaiban ataupun satu benda yang tak elok bagi satu orang bayi ni, dia lahir dalam keadaan berkhatan. Sebab pernah berlaku pada kerajaan Parsi yang sezaman pada waktu itu dengan zaman Nabi ni, tapi lagi awal pada Nabi, satu orang daripada kerabat Parsi ni lah, dia lahir dalam keadaan berkhatan, lalu dia dihinakan oleh masyarakat dengan sebab dia pelik pada orang. Maknanya kes tu berlaku tapi tidak menjadi lambang kemuliaan. Itu sebahagian pandangan pengkaji lah. Dan antara lambang kelakian, ianya ialah merasai proses berkhatan itu ataupun mengalami proses berkhatan itu secara dikhatankan selepas pada lahir, bukannya sudah sedia berkhatan. Maknanya isu ni ialah isu khilaf di kalangan para ulama. Memang tak dapat dinafikan, banyak kitab-kitab sirah yang membawa riwayat kata Nabi ni lahir sudah dikhatankan, tapi ianya bukanlah benda yang disepakati oleh di kalangan ahli sirah. Kemudian kata penulis, wa arda'athu Thuwaibah maulatun Abi Lahabin ayyama. Lalu Nabi telah disusui oleh seorang hamba perempuan milik Abu Lahab, milik pak menakan Nabi sendiri, Abu Lahab, yang bernama Thuwaibah. Ini ialah ibu susuan Nabi yang pertama. Wa arda'at ma'ahu Aba Salamah Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi, yang turut menyusu bersama dengan Thuwaibah pada waktu itu selain Nabi, ianya juga ialah Abu Salamah. Ini bukan Abu Salamah yang Madinah tu, ini Abu Salamah yang lain, Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Bilabani ibniha Masruhin wa hiya ummu ammihi Hamzata minar rada'ati wa ikhtulifa fi islamiha. Dengan susu anaknya Masruh, beliau merupakan ibu susuan kepada bapa saudara baginda Hamzah. Terdapat perbezaan pandangan antara ulama tentang keislamannya. Mudah cerita untuk kita faham, waktu Nabi lahir ni, yang menyusu sekali dengan Nabi, maknanya bayi-bayi yang ada daripada keturunan Quraisy ni, pertama ialah Nabi, yang kedua ialah Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi, yang ketiga ialah Hamzah bin Abdul Muttalib. Sebab tu Hamzah ni memang pangkat dia pak menakan Nabi, tapi dalam masa yang sama dia adik-beradik susuan juga dengan Nabi. Dalam masa yang sama dia adik-beradik susuan juga dengan Nabi. Sebab budaya memberikan anak untuk disusui oleh perempuan lain memang berlaku secara biasa dalam masyarakat Arab jahiliyah. Sebabnya yang pertama, kalau kita tengok dalam kitab Rahikul Makhtum oleh Mubarak Furi, kenapa dihantar anak-anak ini untuk menyusu ke perempuan lain? Pertama, itu ialah salah satu proses untuk menguatkan antibodi
budak tu. Memang dari segi perubatan pun antara kaedah untuk mengurangkan budak yang kecil ni dia kena penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sel darah ataupun benda-benda organ dalam ni, dia kena disusui oleh perempuan lain. Itu cara yang paling mujarab. Terutamanya penyakit yang bernama thalassemia ni. Tak ramai orang kena, tapi kalau kena penat lah, sebab dia bukan penyakit yang ada ubat yang secara efektif lagi. Cara untuk mengelaknya ialah dengan memberi anak itu susuan kepada orang perempuan lain. Dalam masyarakat Melayu kita, tambah sekarang, budaya ini bukan budaya yang biasa berlaku. Jarang-jarang, masih lagi ada, tapi tak secara meluas. Antara suku Melayu yang paling, orang kata apa, mengamalkan amalan memberi anak disusui oleh perempuan lain ni, antara suku yang masih lagi duk buat praktis benda ni, ialah suku Minangkabau. Masyarakat Melayu Minangkabau. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, antara adat yang ada dalam masyarakat Melayu Minangkabau ialah dilarang berkahwin lelaki perempuan daripada suku yang sama. Kenapa tak boleh? Kerana dibimbangi daripada suku sama tu adik-beradik susuan dia. Bila mana dah ramai sangat ni, tak tahu mana satu. Jadi atas nama nak menjaga supaya tak berlaku perkahwinan dengan adik-beradik, ketua adat dia meletakkan syarat, bahkan itu pun masuk dalam adat pepatih dia orang, mana-mana lelaki Minang daripada suku yang sama, sebab bawah Minangkabau tu dia ada suku-suku yang banyak, dia ada kelompok-kelompok kecil dia, suku yang sama tak boleh kahwin, dia kena cross suku lain, supaya takut-takut nanti bila buat cek DNA nasab adik-beradik susuan, takut. Jadi itu antara cara ataupun adat. Mungkin sebahagian orang kata ni saja buat payah, tapi kita tak tahu sejarah asalnya. Tapi saya tak pasti sejauh mana pengamalan suku Minangkabau di Malaysia. Suku Minangkabau di Indonesia, di Sumatera tu masih duk buat sampai sekarang lah. Yang di Malaysia ni, yang di Negeri Sembilan tu, sebahagiannya kita tak tahu macam mana pengamalan dia. Cuma yang di Minangkabau betul, yang di Sumatera ni masih lagi duk buat macam tu. Konsep harta tinggi, konsep bunda yang tertinggi, iaitu ketua bagi perempuan dia orang. Ini ialah konsep-konsep yang perlu untuk kita faham sejarah dia. Sebab tu kita, kalau kita tak faham, kita akan kata di konsep ni ataupun adat ni macam nak mengurangkan hak orang lelaki. Contohnya dalam harta pusaka apa semua. Ada pengamalan tu ada untuk suku-suku yang bawah ni, tapi daripada asalnya bukan begitu. Sebab tujuan wujudnya tanah adat bagi mereka ialah untuk menjaga perempuan-perempuan mereka yang mungkin mati, ditinggalkan yang kematian suami sebab musafir. Sebab kebiasaan orang Minangkabau ni, dia orang lelaki dia akan musafir, akan keluar merantau, kadang-kadang tak balik, bertahun tak balik, tahu-tahu khabar berita dah mati. Jadi isteri dia, siapa yang nak menanggungnya? Yang menanggungnya ialah harta tinggi, ataupun dia panggil konsep harta tinggi. Sampai sekarang duk wujud. Yang tu disimpan di rumah adat dia orang. Jadi perempuan dia orang tak perlu menganggur, tak perlu pergi minta dengan orang ni, pergi minta orang, tak perlu. Itu cara dia orang menjaga komuniti perempuan dia orang. Itu salah satu daripada bendanya lah. Tapi pengamalan di Malaysia saya tak pasti. Yang saya tengok, yang saya pergi ziarah sendiri, begitulah sistem dia. Macam di Pagaruyung, macam di Padang, ini antara tempat-tempat yang masih kuat lagi pengamalannya. Okay. Cuma nak katanya amalan menyusu anak itu beri pada perempuan bagi Minangkabau masih lagi berlaku. Adapun kita tak berlaku lah, tak berlaku secara terbuka. Tapi sebenarnya dia ada kebaikan yang banyak. Antaranya ialah bila mana kita ni ada anak susuan ataupun kita menerima anak susuan, kesannya pertama, anak tu membesar, had aurat dia tu tak terlalu banyak sangat. Sebab ni ayah susuan dia ataupun ni mak susuan dia, dan dia dengan adik-beradik yang susuan dia pun tak ada hak aurat Tapi dengan syarat dia kena tahu lah. Dia kena tahu itu ialah mak susuan dia, ini ialah ayah susuan dia, ini ialah adik-beradik susuan dia. Dia kena tahu. Cuma kadar susuan tu pun ada khilaf di kalangan para ulama. Yang paling-paling basic, sekali saja susuan. Sekali susuan dan kenyang, budak tu dia dah valid jadi anak susuan. Ikut mazhab Syafi'i ni dia crucial sikit. Dia sampai 3 kali kenyang. Lepas tu ada beberapa syarat dia tu.
Okay. Cuma nak katanya amalan memberi anak untuk disusu oleh perempuan lain di sisi masyarakat Arab Quraisy ianya berlaku secara terbuka. Okay. Kemudian dia sebut lagi muka surat yang ke-20, thumma arda'athu ummu kabsyah. Yang ni yang paling terkenal. Kemudian Nabi disusui oleh perempuan yang bernama Ummu Kabsyah. Ummu Kabsyah ni nama lain dia ialah Halimatus Sa'diyah daripada Bani Sa'ad. Yang ni yang paling terkenal. Yang ni yang paling lama Nabi menyusu dengan dia, bahkan Nabi duduk dengan dia, bahkan Nabi membesar dengan Bani Sa'ad ni. Wa arda'at ma'ahu ibnu ammihi Aba Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib bilabani ibniha Abdullah akhi Unaisah wa Jizamah wa hiya Syaima. Maksud dia kata yang turut menyusukan ataupun yang turut menyusu bersama dengan Nabi dengan apa nama ni Halimatus Sa'diyah tu, ianya juga ialah Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Dengan hasil susu anaknya Abdullah, saudara kepada Unaisah dan Jizamah atau Khizamah atau Hudzafah, yang mana beliau lebih dikenali sebagai Asy-Syaima. Yang ni kita kena study nasab lah. Cuma nak katanya yang bersama dengan Nabi sebagai adik-beradik susuan tu bukan Nabi seorang, ada yang lain. Saya tak sempat tengok siapakah yang disebutkan dengan Khizamah, Hudzafah ataupun Unaisah, Jizamah ataupun Syaima ni. Mereka ialah anak-anak Al-Harith bin Abdul Uzza bin Rifa'ah As-Sa'di. Sesungguhnya ada diriwayatkan bahawa beliau telah memeluk Islam, manakala Halimah pula berlaku perbezaan tentang keislamannya. Asy-Syaimah lah yang telah menjaga baginda bersama ibunya dan memangku baginda di pahanya. Beliaulah yang datang kepada baginda bersama rombongan Hawazin. Okay. Antara benda lain kita boleh tengok daripada konsep menyusukan anak ke orang lain ni, efek yang kedua ataupun kesan yang kedua ialah budak tu akan tumbuh menjadi orang yang berani. Sebab dia dah berlaku pada dirinya mukhalatah, iaitu percampuran dengan orang lain yang bukan daripada family dia. Antara sebab budak-budak ni dia jadi pasif ialah kerana dia terlalu duduk dalam kelompok family dia saja. Dia jadi kurang mesra dengan orang. Tapi bila mana dia duduk dengan orang luar, dia akan jadi orang yang lebih mesra dengan orang, pandai bergaul. Dan kalau tengok masyarakat Arab, dia buat benda ni kerana apa? Yang ketiga ialah untuk memberi kekuatan kepetahan bercakap lebih cepat. Dia beza dengan kita orang Melayu. Orang Melayu dia dapat anak, ayah dia yang elok cakap tak pelak, ayah dia jadi pelak. Sepatutnya ayah dia ajar anak dia jangan pelak. Ni waktu dia bergurau dengan anak dia, ayah dia pula jadi pelak. Lepas tu berjangkit, tok orang ni pula pelak pula. Arab dia tak buat benda tu. Arab dia tak buat kaedah memelakkan lidah kerana nak communication dengan budak tu, tak. Arab dia akan ajar dengan bahasa yang betul. Memang budak tu akan pelak, tapi yang dewasa tak menjadi pelak. Sebab dia nak kekuatan bahasa. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok budak-budak Arab ni, dia bila mana dia tengok orang luar, dia bukan nak lari masuk dalam rumah, dia nak keluar. Dia nak tanya orang tu asal pada mana. Dia ada keberanian sikit. Dia beza dengan kita. Kita kadang-kadang lama anak tu tak didedahkan dengan orang, hatta dengan buat menakan dia pun dia lari. Sebab jarang jumpa. Mungkin kerana komitmen kerja apa semua. Kadang-kadang benda tu dia ada side yang negatif sikit lah. Okay. Kemudian dia sebut lagi secara cross beberapa riwayat ni, dia potong beberapa riwayat, dia terus pergi kepada isu datangnya rombongan Hawazin. Ni waktu Nabi dah besar sikit. Kemudian dia sebut muka surat 21, wa kana Hamzatu ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mustarda'an lahu fi Bani Sa'ad. Hamzah selaku bapa saudara Rasulullah sebelah ayahnya, iaitu sebelah Abdullah, juga pernah disusukan di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar. Pada satu hari ibunya Halimah menyusukan Rasulullah SAW ketika baginda berada bersamanya. Oleh itu Hamzah menjadi saudara sesusu bagi Nabi daripada dua individu, iaitu Thuwaibah dan Halimatus Sa'diyah. Hamzah berkongsi ibu susuan yang sama. Pertama, ibu susuan Hamzah Thuwaibah sama macam Nabi. Yang kedua ialah Halimah pun sama macam Nabi.
wa hadanathu ummu Aiman barakatul habasyiyah ma'a ummihi wa ba'da mautiha wa kana warithaha min abihi wa kanat dayatahu. Ummu Aiman, kemudian dicerita tentang pengasuh. Ummu Aiman merupakan individu yang menjaga baginda daripada ibu baginda dan ibu baginda. Baginda kemudian tetap meneruskan penjagaannya selepas kematian ibunya. Ummu Aiman ni waktu mak Nabi Aminah tu hidup, memang dia mendampingi sebab dia ni hamba. Bila mana mak Nabi meninggal, Ummu Aiman masih lagi menjalankan kerja dia jadi pengasuh pada Nabi ni. Ummu Aiman ni orang perempuan kulit hitam, Habsyah. Baginda mewarisinya. Maknanya baginda tu diambil oleh Ummu Aiman daripada ayahanda baginda. Beliaulah yang menjadi penjaganya. Ini dia cerita secara ringkas lah, iaitu Nabi lahir bila, tahun bila, tarikh Nabi lahir, Nabi menyusu dengan siapa, keadaan Nabi lahir, khitan ke tak khitan, siapakah yang dekat-dekat dengan Nabi waktu Nabi menyusu sehinggalah Nabi membesar, dan last sekali siapakah yang mengasuh Nabi. Kemudian muka surat 22, wa kafalahu jadduhu Abdul Muttalib wa tuwfiya wa lahu 8 sinina wa qila 6 wa qila 10. Datuk baginda Abdul Muttalib mengambil alih penjagaan baginda. Beliau telah wafat ketika baginda berusia 8 tahun. Sesetengah pendapat mengatakan beliau wafat ketika baginda berusia 6 tahun. Dan sesetengahnya lagi mengatakan ketika baginda berusia 10 tahun. Wa awsa bihi ila ammihi. Kemudian diwasiatkan penjagaan Nabi itu kepada paknakan dia iaitu Abu Talib. Fakafalahu wa kharaja bihi ila Syam. Lalu telah ditanggung, Abu Talib ni telah menanggung Nabi dan telah membawa Nabi pergi ke Syam atas tujuan perdagangan. Wa sinnuhu 12 sanah. Pada waktu itu baginda berusia 12 tahun. Cuma untuk kita nampakkan lagi suasana pada waktu itu, tuan-tuan nak tahu, waktu berpindah penjagaan ni, pertama waktu diberikan pada Thuwaibah, ibu susu yang pertama. Lepas tu beri kepada Halimatus Sa'diyah. Lepas tu dijaga oleh Ummu Aiman. Lepas tu diambil oleh Abdul Muttalib. Lepas tu diambil balik oleh Abu Talib. Pada waktu Nabi beralih daripada satu perempuan ke satu perempuan, daripada beberapa perempuan pergi kepada tok wan dia, pergi kepada paknakan dia, Nabi tidak memutuskan hubungan ini dengan ibu susuan dia. Maknanya Nabi masih lagi, orang kata apa, ada connection, ada hubungan dengan Bani Sa'ad, terutamanya ayah susuan dia, Abu Kabsyah, dan juga apa nama ni, Ummu Kabsyah tu, Halimatus Sa'diyah. Bahkan Nabi sendiri waktu Nabi dapat anak pun, Nabi macam masih lagi buat hubungan dengan family ni. Maknanya masih lagi ada hubungan kekeluargaan. Nabi menziarahi, maknanya benda tu hidup. Bahkan ada sebahagian riwayat terpercaya mengatakan Nabi waktu dia ada anak pun, waktu dia kahwin dengan Khadijah sebelum usia dia 40 tahun dan dilantik jadi Nabi ni, Nabi memberikan lagi anak Nabi disusui oleh perempuan-perempuan Bani Sa'ad ni. Maknanya yang Nabi pernah disusui dulu. Maknanya dia ada hubungan yang sangat rapat lah, Quraisy dan Bani Sa'ad ni. Maknanya dia bukan habis, lepas tu tak jumpa langsung. Termasuklah Ummu Aiman. Bahkan ada yang follow Nabi dan masuk Islam sampailah dia orang tua dan Nabi pun meningkat usia. Sampailah hijrah pun ada sebahagiannya. Kemudian dia sebut sini ketika mana Abu Talib mengambil Nabi untuk memeliharanya dan dibawa Nabi bermusafir ke Syam untuk berniaga ketika mana baginda berusia 12 tahun. Ada juga pandangan mengatakan waktu itu Nabi berusia 9 tahun. Thumma kharaja marratan ukhra. Kemudian keluar sekali lagi Nabi ke Syam ma'a Maisarah ghulam Khadijah. Bersama dengan satu orang pembantu hamba milik kepada Khadijah, isteri Nabi yang mana pada waktu ni belum jadi isteri lagi. Dia cross dia cross banyak sebab kitab kita ni pun memang nama dia mukhtasar. Dia bukan nak detailkan semua-semua. Dia mukhtasar. Maknanya Nabi ada experience pergi ke Syam ni beberapa kali. Syam pada waktu itu merujuk kepada Dimashq ataupun Damsyik sekarang, Syria. Bila mana sebut Syam, orang akan faham dan nampak ianya ialah
ibu kota Syria sekarang, iaitu Damascus. Damsyik lah. Okay. Kemudian bila mana Nabi pergi yang kali kedua ni, walamma raja'a min safarihi hadha tazawwaja Khadijah bint Khuwailid wa sinnuhu 25 sanah wa qila 21 wa qila 30 wa kana sinnuha 40 sanah wa qila ghairu dhalik. Kata Imam Izzuddin Ibn Jama'ah, bila mana Nabi balik daripada permusafiran perniagaan dengan pembantu Khadijah itu ataupun hamba Khadijah yang nama Maisarah ni. Maisarah ni walaupun namanya Maisarah tapi dia lelaki. Ini antara nama-nama yang boleh digunakan oleh kedua-dua jantina. Kita jarang dengar orang lelaki Melayu khususnya nama Maisarah, sebab kita yang feminimkan nama tu. Kita yang jadikan nama Maisarah ni perempuan je. Dia macam Asma. Asma ada daripada kalangan sahabat lelaki nama Asma. Dia macam Salamah. Salamah lelaki pun ada, perempuan pun ada. Tapi kita tak pakailah nama tu. Maknanya ada setengah-setengah bangsa masyarakat dia maskulinkan nama ni dan dia femininkan nama ni. Dia jadikan nama ni cenderung kepada lelaki je yang nama macam ni, ataupun nama-nama ni cenderung pada perempuan je nama-nama macam ni. Cumanya bukanlah Nabi ni pergi berjalan dengan perempuan. Tak. Nabi pergi ni lah dengan lelaki. Dan memang menjadi kebiasaan masyarakat Arab memberi nama kepada hamba dengan nama-nama yang bermaksud baik. Maisarah ni maksud dia apa? Pemudah cara. Daripada perkataan yusrun. Maksud Maisarah ialah pemudah. Bilal ni orang-orang yang pernah jadi hamba ni nama-nama dia orang macam tu. Bilal ni maksudnya yang aman, yang tenang, duduk dekat dengan kita, yang memudahkan urusan. Tapi kalau bagi nama kepada anak, orang Arab akan beri nama anak, dia akan beri dengan nama yang bermaksud garang ataupun orang yang perkasa. Sebab tu kita akan tengok ada sebahagian orang nama dia Sakhar. Sakhar maksud dia apa? Batu besar. Dia tengok ayah kepada Abu Hurairah nama dia Abdul Rahman bin Sakhar. Ada sebahagian orang Arab nama dia Al-As. Al-As ni daripada perkataan asi yang bermaksud maksiat. Satu orang tu kalau dia nama Al-As, maksud dia orang yang debel lah istilah kita. Maknanya maksiat apa dia tak boleh nak buat, dia boleh buat. Tapi nak terjemah sebagai ahli maksiat tu payahlah. Ada sebahagian orang kita bagi nama anak Al-As, tapi dia ada maksud-maksud yang berbeza-beza lah. Cuma umumnya kita akan faham Al-As ni lah orang yang dia jenis tolak tak rebah ni. Buat apa-apa pun memang langgar je. Dia membawa karakter. Macam sebahagian orang Arab yang bernama dengan Fahad. Fahad dengan maksud harimau kumbang yang malas. Dalam harimau kumbang malas pula. Sebab apa? Sebab sifat satu orang yang bersifat bosi ni dia macam tu. Jadi malas, pandai cakap je, tak reti buat apa pun, pandai arah je. Itu nama-nama yang diberikan oleh sebahagian orang Arab. Contoh, kalau sahabat-sahabat yang lain, Huzaifah ibn Yaman. Huzaifah maksud dia apa? Huzaifah ni ialah buah yang kalau kita makan, rasa dia masam, dan kita tak akan makan kali kedua dah buah tu. Huzaifah. Ataupun buah yang berduri, sebahagian terjemahan dia. Tapi beza dengan Nabi. Nabi nama dia Muhammad yang terpuji. Dan sahabat-sahabat yang lain pun adalah nama-nama yang elok juga. Cuma nak katanya, ini ialah sebahagian daripada seni memberi nama bagi masyarakat Arab. Kebiasaan dia beri nama. Untuk hamba dia akan beri nama yang lebih lunak lah, untuk didengari dan untuk sentiasa berurusan dengan dia. Kemudian dia sebut sini, Nabi dikatakan berkahwin dengan Khadijah ketika mana berusia 25 tahun ataupun 21 tahun. Wa qila 30. Sebahagian riwayat kata 30. Sebab tu susah untuk kita kata sunnah usia berkahwin ni ialah 25. Ada orang, saya nak kahwin umur 25 ikut sunnah Nabi. Sebenarnya tak. Sunnah Nabi dalam berkahwin ni ialah bila mana bersedia untuk menerima tanggungjawab. Kalau dia umur 40 pun jenis tak reti bertanggungjawab, tak sesuai untuk dia kahwin. Sebab perkahwinan inilah bersedia untuk bertanggungjawab. Kalau tak nak bertanggungjawab,
Ada masalah tak nak fikir cara nak selesai, yang ni tak sesuai nak kahwin, atau umur 60 pun. Ini ialah matlamat sebenar daripada perkahwinan. Dia bukan semata-mata mungkin orang kata kahwin muda. Ada orang dia kata cara nak bagi orang lelaki ni dia reti mengurus bagi dia kahwin. Tak juga. Maybe boleh membantu, tapi perempuan yang akan menjadi pasangannya tu teruklah kena, sebab dia tak reti. Dia kena belajar banyak. Berbanding orang lelaki yang sudah ada kebersediaan untuk bertanggungjawab. Sebab tu bila mana adanya konsep mahar dalam perkahwinan, mahar ni ialah mas kahwin lah. Kerana apa kita tengok masyarakat Arab, bahkan kita Melayu ni pun, mahar ni diambil kira jumlah dia apa semua, sebab nak tengok komitmen orang lelaki tu untuk menyara hidup. Bila mana dia boleh beri mahar, maknanya dia mampu bekerja. Dia bukan jenis orang yang tak bekerja. Sebab tu Islam hanya ingin melihat satu orang lelaki tu bila mana dia nak kahwin, dia bersedia untuk bekerja dalam apa-apa saja benda untuk dia menyara tanggungan dia. Dia tak syarat kerja kerajaan, yang penting dia kerja. Kerja apa pun. Kerja yang ada gaji, yang halal, yang tahu memilih antara yang baik dan yang buruk, tambah nak beri kepada tanggungan isteri dan anak-anak ni. Jadi sebab tu riwayat ni berbeza-beza. Cuma yang masyhur sampai dekat kita, Nabi kahwin umur 25. Sedangkan banyak lagi riwayat lain. Bahkan riwayat ni sebut sampai umur 30 pun. Bahkan dia kata wa kana sinnuha 40 sanah. Dikatakan usia Khadijah pada waktu itu 40 tahun. Dan ada yang mengatakan pandangan yang lain. Ini pun khilaf. Ada yang kata Khadijah pada waktu itu usia antara 20 ke 30. Maknanya taklah usia 40. Dan sebahagian para ulama dia kata kenapa ada orang kata Khadijah ni umur 40? Kerana perwatakan Khadijah yang berjaya dalam perniagaan itu macam perempuan yang dah matang. Sebab tu dikatakan usia dia 40. Dia mungkin muda lagi, tapi cara dia jaga standard dia tu, sehingga dia tu business woman, cara dia fikir. Sebab kebanyakan perempuan-perempuan pada usia macam tu jaranglah untuk jadi orang yang boleh berdikari ni, yang ada perniagaan yang baik. Jadi ada orang ingat dia tua. Macam sebahagian orang, bila mana perempuan tu dia nampak macam pandai mengurus, kadang-kadang dia nampak macam matang. Jadi orang pun letak je, pakat main sebut je umur dia mungkin 30 lebih kot. Bila mana tanya baru 20 lebih, ataupun mungkin awal 20-an. Tapi dengan sebab tindakan dan sebab tu kalau kita tengok Aisyah, Khadijah ni pun dia perempuan yang ada keturunan dan bangsawan lah kita sebut. Jadi dia bukan perempuan yang, kalau zaman kita dah, maaf saya sebut lah, bukan jenis perempuan yang bawa motor pergi mari, mana-mana orang lelaki pun boleh tegur dia. Bukan. Dia perempuan yang bila mana berjalan, orang lelaki ni, terutamanya yang bujang, yang malas kerja, tengok masuk dalam rumah, tengok dia, malu aku. Dia perempuan kerja elok, aku lelaki road berjalan ni macam tak ada masa depan. Itu kata apa, kewibawaan perempuan itu dia ada. Sebab tu orang rasa dia macam berumur. Tapi banyak riwayat mengatakan dia taklah sampai umur 40 waktu dia berkahwin dengan Nabi. Wa ba'athahu Allahu ila an-nasi kaffah yaumal itsnain fi syahr Rabiul Awal. Allah Ta'ala telah mengutus baginda kepada umat manusia pada hari Isnin dalam bulan Rabiul Awal. Maknanya diangkat jadi Nabi. Wa qila fi syahr Ramadan. Sebahagian riwayat kata dalam bulan Ramadan. Yang masyhur ialah bulan Ramadan. Nabi terima wahyu di Gua Hira ketika mana usia 40 tahun tu. Riwayat banyak sebut bulan Ramadan. Cuma Izzuddin Ibnu Jama'ah ni dia kata Rabiul Awal. Tapi dia pun sebut dikatakan bulan Ramadan. Wa qila fi Rajab, dan dikatakan pada bulan Rajab, bulan yang kita sedang berada padanya sekarang. Wa sinnuhu 40 sanah, dan pada waktu ini usia Nabi genap 40 tahun. Wa qila ghairu dhalik, dan sebahagian mengatakan mungkin lebih sikit ataupun mungkin kurang sikit. Tapi poinnya ialah usia 40 ni ataupun gerbang kepada 40-an ialah gerbang kedewasaan bagi orang lelaki. Ketika mana satu orang lelaki tu dia mencapai usia nak hampir pada 40,
ataupun dah 40 ataupun 41, 42, tak sampai 45 lagi. Inilah usia-usia yang latar pemikiran dia akan berubah. Dia mungkin akan melihat dunia dengan dimensi yang lain. Dia mungkin akan melihat kumpul aset, kerja, gaji mahal dengan dimensi yang berbeza ketika mana usia 20-an, usia 30-an. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, dalam surah Ahqaf ayat yang ke-15, Allah Ta'ala bagi kepada kita ni doa ketika mana usia umur 40. Kita bagi ruang azan dulu. Okey. Tadi kita terhenti dekat apa yang Al-Quran sebut tentang orang yang dah berusia 40 tahun, ataupun yang hampir pada 40 tahun, ataupun yang baru melepasi 40 tahun. Ayat 15 surah Al-Ahqaf, tuan-tuan boleh tanda ayat tu. Bila mana Allah Ta'ala kata, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, kami wasiatkan kepada manusia untuk buat baik ihsan kepada kedua ibu bapa. Ihsan ni ialah kita memberikan tolak ansur kita kepada mak ayah kita. Maknanya kita bukan berinteraksi dengan mak ayah kita macam kita berinteraksi dengan orang lain, kering interaksi kita dengan orang lain. Tapi dengan mak ayah ni, walaupun pada benda yang kita tak setuju, kita pilih cara yang paling ihsan. Cara ihsan ni bukan maknanya tunduk, pakai setuju semua benda, tak. Nak menyatakan tak setuju kita kepada mak ayah, caranya berbeza dengan nak menyatakan tak setuju kita pada orang lain. Kita bukan pangkah macam tu je. Dia bukan maksud berbuat baik pada mak ayah ni ialah ikut semua benda yang dia nak, tapi menapis juga apa yang dia nak. Itu pun fungsi anak. Tambah kalau anak yang beriman lah. Bukan kita ni beli semua benda yang dia nak, ataupun bagi semua benda yang dia nak. Sebab kadang-kadang kita kena tahu apa yang dia nak tu didorongi oleh nafsu dan syahwat dia. Kita yang kena imbangkan dia. Tapi waktu kita cerita tu, waktu kita nak beritahu, contoh dia nak kereta yang besar ke apa, kita sebagai anak, kita tahu dia dah umur 60, 70, dia tak mampu dah bawa kereta yang moden sangat ni. Dia dah biasa bawa kereta pakai kunci, tiba-tiba nak pakai yang keyless ni, ambil masa juga nak transmission usia tu. Dia biasa kereta lain tekan pedal dekat separuh, baru jalan 60. Ini tekan 0 sampai 100 km 8 saat. Dia tekan, dia langgar 3 dah tiang elektrik. Anak yang kena beritahu, ayah tak sesuai kereta ni. Bukan tak nak beli, bukan sayang duit, tapi tak sesuai kereta ni. Kalau nak kereta lain, saya boleh suggest kereta lain. Kita pun beritahu, sepatutnya umur ni kat mana yang kita kena pergi. Ayah nak beli ni, nak beli yang moden-moden, nak pergi mana? Nak pergi rancang perjalanan ke mana? Anak kena beritahu. Kita bukan bagi tahu dengan cara yang kasar. Tak payah beli lah. Dah tua tu duduk rumah lah. Apa punya tak reti dia ni? Tak, kita tak cakap macam tu. Itu yang dimaksudkan dengan ihsan. Kita bertolak ansur, cakap elok. Okay. Terutamanya hamalathu ummuhu, Quran sebut. Terutamanya mak kamu. Sebab kadang-kadang mak ni pun keinginan dia lain macam, walaupun dia tua. Sebab tu Nabi sebut, manusia dengan keinginan dia tak tua, walaupun dia tua. Keinginan dia tak tua. Sebab tu kita akan tengok dia dah tua dah, tapi dia punya update dengan jenis-jenis Merc ni, kereta jenama Merc ni lebih daripada orang muda. Dia kenal semua, daripada yang first model sampai model paling baru, walaupun dia tak mampu dah nak bawa. Termasuklah juga yang perempuan pun, mak-mak yang tua ni, maaf saya sebut sikit, walaupun dia tu dah tua, nak masak pun tak larat, tapi dia kenal periuk yang mahal dengan periuk murah. Dia boleh tahu ni periuk ni yang cap buaya ni, yang jual kat padang besar ke apa semua ni, yang ni tak ori ni. Dia boleh kenal walaupun usia dia tua. Yang ni nipis ni, dia punya ni nipis. Padahal nak suruh dia masak, dia pun tak makan dah benda-benda yang variety tu, tak makan. Tapi nak kata keinginan, dia tidak tua, keinginan tidak tua. Jadi anaklah yang akan conduct benda tu, tapi dengan cara yang paling terbaik. Kemudian Tuhan kata hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Dan kenanglah jasa mak ayah kamu sehingga kamu buat ihsan ni, sebab dia dah pelihara kamu sampai kamu sekarang dah sampai pada kemuncak kedewasaan. Waktu dah sampai usia dewasa, Tuhan kata, katakanlah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ini doa yang kita kena amalkan. Sebenarnya doa ni bukan untuk orang umur 40. Maknanya dia amal setahun tu lah umur 40, habis umur 40 tak amal dah.
Ataupun yang 30 duk menunggu nak pergi 40 tak amal-amal lagi. Sebenarnya doa dalam Quran ni walaupun dia ada spesifik, tapi bila mana dia baik, kita boleh amalkan pada awal. Boleh amal pada awal lagi. Okey. Wahai Tuhan, berikanlah kepadaku rasa ingin bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan juga kepada kedua ibu bapaku, dan berikanlah aku amal saleh yang Kamu redai, dan baikilah diriku dan juga zuriatku. Itu doa dia, muka surat 504 dalam mushaf, ayat 15 surah Ahqaf. Kita boleh amal. Cuma nak katanya usia 40 kebanyakan para nabi dan rasul diangkat menjadi nabi dan rasul ni kerana usia ni ialah usia yang paling terbaik satu orang lelaki tu dimension berfikir dia. Tapi tak semualah. Tengok kepada kebiasaan. Kalau kebiasaan dia kebiasaan yang saleh, insya-Allah umur 40 tu dia akan membentuk kemuncak pada kesolehan. Kalau dia lalai sampai umur 40 pun lalai, maka kita kata gelak gambar lah. Sampai ketua pun macam tu lah. Sebab tu kita tengok kesalehan itu dipupuk daripada muda. Bagaimana kita boleh tengok satu orang tua, bila mana dia tua, dia semangat buat ibadah, kebiasaannya dia dipupuk beberapa puluh tahun sebelum pada tu lagi. Keinginan yang kuat, remaja dalam beribadah. Ini benda yang penting, keremajaan dalam beribadah. Yang ni yang kita nak. Sebab dalam doa ni pun Tuhan sebut macam tu. Kita ni walaupun kita ni dah berusia, tapi dalam ibadah ni remaja. Semangat nak pergi, dengar orang azan ni cepat nak pergi. Kalau dulu waktu muda, waktu kerja ni tak tahu orang azan. Sekarang saya dah pencen dah apa semua. Saya jenis nak tahu waktu salat satu-satu sebab saya nak pergi lagi awal sebelum orang azan. Dia lagi remaja. Makin dia tua, remaja dalam ibadahnya. Dia remaja dalam ibadah, dia lagi semangat. Kau dulu zaman muda tak sempat baca Quran banyak, sekarang ni dah tua makin banyak baca Quran. Kau dulu puasa Ramadannya, sekarang Rejab, Syaban saya nak puasa. Nanti saya dah aim dah Zulhijjah nak buat apa. Perancangan ibadah dia mengalahkan pada orang-orang yang muda. Sebab dia punya sempadan ni lah pada usia 40 tahun tu. Okay. Jadi untuk malam ni kita berpada situ, muka surat 23. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan seterusnya. Fa awwalu ma nazzala minal Quran. Wahyu pertama yang turun pada Nabi ialah surah sekian dan ayat sekian. Cuma untuk malam ni kita berpada situ saja. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.